KPM. Okey. Cikgu Rosnizan dah beri tugasan untuk hasilkan model atom sebegini. Okey, jom semua. Kita cuba Okey, yang ni ada yang biru. Okey, dah dapat dah. 1, 2. Nampak dah siap? Dah habis. Macam tak betul je. Macam mana ni? Saya rasa kan lebih baik kita tanya cikgu. Cikgu, nak tanya sikit. Betul ke macam ni? Yang ni, atom ni. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda, dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains tambahan bersama dengan Cikgu Rosnizan. Hai Cikgu. Hai Chris, apa khabar? Khabar baik Cikgu. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat Okey, baiklah murid-murid. Sebelum kita teruskan dengan kelas kita hari ini, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Suhaili selaku jurubahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu Suhaili. Okey, baiklah Cikgu. Hari ini kan kita nak belajar sains tambahan. Tapi apakah topik yang kita nak belajar hari ini, Cikgu? Okey, topik yang kita nak belajar hari ini Chris adalah berkait dengan kestabilan unsur. Okey, di mana yang Chris buat tadi, kalau Chris tengok dia punya kedudukan dia tu dia dah stabil. Kalau kita buang satu, maka kedudukan dia dah tak stabil. Kalau buang satu, okay, macam ni Ya, betul. Dah buang satu, kalau nampak. kita tak tu, tak berapa stabil lah, dia jatuh. So hari ini kita nak tengok bagaimana kestabilan unsur, bagaimana unsur-unsur tertentu dia jadi stabil ataupun tidak. Okey, faham. so kita boleh teruskan Chris? Boleh Cikgu, silakan. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Pengenalan yang pertama adalah susunan bagi elektron dinamakan duplet dan oktet. Apa dia yang dikatakan duplet dan apa dia yang dikatakan oktet? Okey, duplet iaitu susunan elektron. Duplet ialah atom yang mempunyai dua elektron valens di petala terluar. So kalau kita tengok di sini, okey, yang tengah ni adalah nukleus. Okey, dan di klinik ni yang ni kita panggil petala. Okey, di mana petala dia mengandungi dua elektron. Faham. Itu yang pertama lah. Petala yang pertama ada dua elektron. Maksudnya dia punya petala tu dah penuh dengan elektronnya, maka dinamakan duplet. Susunan elektronnya dua sahaja. Okay. Kalau satu, maka dia tidak stabil. Okey, faham. Yang keduanya berkait dengan oktet. Okey, bila sebut oktet ialah atom yang mempunyai 8 elektron valens di petala terluar. Okey. Yang pertama, petala yang pertama dah penuh dengan 2. Kita tak boleh jadikan dia 8. Maka kita tengok pada petala yang kedua, sama ada kalau dia cukup 8, yang tu dikatakan oktet. So susunan elektron dia bermula dengan yang pertama 2 dan yang kedua adalah 8. Kalau ada lebih lagi, dia duduk pada petala yang ketiga. Okey, faham yang ni? So kita tengok petala pertama, yang ni petala yang pertama, yang ni adalah petala yang kedua. Yang pakar-pakar tu dia simbol untuk menunjukkan bilangan elektron dia. So yang tu dikatakan oktet dan dikatakan duplet. Jadi murid-murid di rumah kena ingatlah, kalau duplet mesti 2 elektron. Ya, 2 elektron je. Kalau 1 elektron tak dinamakan duplet lah. Tapi ada bezanya juga. Katakan yang pertama ni 2. Yang kedua ni ada 2 elektron. Yang 2 di hujung tidak dinamakan duplet. Duplet untuk yang pertama sahaja. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, terus kepada tugasan untuk Chris. Ada tugasan. Okey, baik. Tugasan. Chris dah faham tadi bagaimana kedudukan duplet, bagaimana kedudukan oktet. Okey, di sini lukis susunan elektron bagi argon. Di sini saya dah bagikan dia punya susunan elektron dia 288. Agak-agak Chris macam mana rupa dia. Yang tadi 28 saja. Yang ni saya
tinggikan sikit. Sikit. Dia punya nombor tu jadi 288. Okey, Chris boleh buat. Baik. Lepas tu boleh tunjukkan kepada murid kita di rumah. Baik, Murid kita di rumah baik, pun cikgu. sama-sama buat dengan Chris. Boleh. Okey, saya bagi masa Chris. Okey, ada 288 maksudnya ada 3 petala. Ada 3 petala. Okey. Pandai Chris. Pick up pertama dah dapat makan ni. Masih cikgu. Okey, 1 2 3. Okey, dah lukis 3 petala. Lepas tu nak buat apa ni? Nak buat apa? Okey. So, kita kena isikan dia punya Bilangan elektron. ya. Okey, kalau Petala kita yang tengok pertama ada berapa Chris? ada 1 Okey. 2. Ada 2. Yang kedua petala pula yang kedua ada 1 2 3 4 5 6 7 8 sebab 2. Petala yang ketiga. Petala ketiga pula 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Okey, apa kata Chris? Tunjukkan hasil kerja Chris. Okey. Betul tak murid-murid? Harap betul lah. Nak dapat makan ni. Okey, pandangan Chris sendiri. Betul tidak hasil kerja Chris? Agak-agaknya lah. Agak-agak Chris betul. dulu bagi makan untuk diri sendiri. Ya. Lepas ni baru saya bagi makan untuk Chris. Okey, saya nak bagi. Okey, Chris saya mak dulu jawapan Chris tu. Baru kita bandingkan. Baik. Okey, 288. Betul 2 dah 88. Okey. Betul tu puas hati? Puas hati. Okey, Kunci. kita tengok yang kunci jawapan. Kita tengok yang pertama. Chris, tolong saya menanda. Boleh? Okey, boleh cikgu. Okey, yang pertama ada petala. Okey, nampak? Dan di petala tersebut mengandungi 2 elektron. Okey, betul. itu markah yang pertama. Okey. Markah yang kedua ada petala yang kedua. Baik. Maka di situ dia penuh dengan dia ada 8 di sini. So dia letaklah 8. Okey, sama tak dengan Chris buat? Sama cikgu. Sama. Okey, dapat. Okey, dan markah. yang ketiga. Okey, yang ketiga juga ada berapa Chris? Ada. Chris buat berapa? Chris buat 8. 2, 4 dan 8 juga 8. Yes. Okey, sama. Okey, di sinilah kalau kita tengok betul-betul berkait dengan argon. Yang pertamanya sebelum kita buat dia punya dipanggil susunan elektron, kita kena tahu dulu yang pertama yang ni. Yang ni pengalaman sebelum ni murid-murid kita belajar. Yang ni datang daripada mana? Dia datang daripada bilangan elektron. So kalau kita tambah 8 tambah 8 berapa? 16. 16 tambah 2 18. 18. So nombor proton dia 18, bilangan elektron dia juga 18. Kalau katanya berapakah bilangan elektron bagi unsur argon? Maka dia tambah semua bilangan elektron dia. Okey, katakan faham. kita tersilap. Ada setengahnya dia tersilap, dia buat apa? 2.28 dan selebihnya jadi 6. Kesilapannya berlaku kat mana? Sebab kat petala kedua, cikgu. Petala kedua ada 2. Sepatutnya petala pertama hanya 2 saja dah penuh. Lepas tu barulah diikuti dengan selebihnya 8. Ada setengah kesilapannya dia buat apa? 2 18 tolak 2 berapa? 18 tolak 2 16. Terus dia buat 16. Tak boleh. Tak boleh sebab dia punya peraturan-peraturan dia. Okey, faham. Dah faham dah cikgu. Jadi Chris dapat berapa markah cikgu? Chris dapat berapa markah? Kalau untuk soalan macam ni. Ada berapa situ? Kristik ada 1 2 3 tik. Secara biasanya kita bagi 3 markah. Tetapi secara umumnya dia akan tengok ada 3 petala, dia akan dapat 1 markah. Dan keseluruhan petala itu diisi dengan bilangan elektron yang sama, dapat 2 markah je biasanya. Tapi di sini sebab kita just bagi tugasan, kita bagi lebih sikit 3 lebih sikit lah. Satu. Baiklah, terima kasih cikgu. Okey, itu dia perkongsian Cikgu Rosnizan untuk segmen pertama ni di mana kita dah belajar apa tu oktet dan juga duplet. Tapi sebelum kita teruskan cikgu, apa kata kita berehat sebentar boleh? Okey, boleh Chris, tak ada masalah. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Rosnizan.
TV KPM. Selamat datang semua ke slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. Saya Chris MJ temankan anda di mata pelajaran sains tambahan untuk topik kita hari ini iaitu kestabilan unsur. Dan saya ada bersama dengan Cikgu Rosnizan. Hai Cikgu. Okey, hai. Okey, baiklah Cikgu. Untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita Cikgu? Okey, fokus kita untuk yang kedua ni kita tengok bagaimana pendermaan dan penerimaan elektron berlaku bagi unsur-unsur yang tidak stabil. Okey, tapi kita fokus yang pertama dululah iaitu pendermaan dan selepas tu baru kita tengok kepada penerimaan. Okey, untuk penerimaan yang pertama dulu. Okey, bila kita tengok contoh, kita terus pergi pada contoh. Boleh Chris? Boleh. Okey, contoh di situ katakan natrium mempunyai satu elektron di petala terluar. So kat mana kalau kita tengok situ dia punya susunan elektron dia bermula dengan 2, 8, 1. Dia ada 1 di hujung. Okey. Yang tadi kalau kita nak tengok yang sebenarnya bila dia kestabilan dia kena ada 8. Maka sebab itulah dia kata natrium lebih mudah mendermakan 1 elektron berbanding menerima 7. Maksudnya dia nak dermakan 1, dia nak lepaskan 1 lebih mudah berbanding dia nak tarik 7. Faham? Dia boleh dia tarik tapi agak sukar untuk tarik 7. Maka bila dia dermakan 1 elektron, di sini kita nampak dermakan 1 elektron maka dia duduk sebelah kanan lah. Tambah elektron. Kenapa? Kadang-kadang kita letak sebelah kiri tu tolak elektron. Maka tak cantik tolak, kita pindahkan sebelah kanan jadi tambah supaya dia ada kaitannya dengan hasil dia di sini, positif. Kenapa dia perlu dikurungkan? Disebabkan daripada atom dia berubah kepada ion. Ya, betul. Pandai Chris. So, bila berubah kepada ion, automatiklah dia punya petala di luar dia akan hilang. Sebab dia dah lepaskan 1 elektron. Bila petala di luar hilang, maka bila lepaskan 1 elektron, dia akan jadi positif 1. Tapi nombor 1 kita tak letak lah. Okey, jadi positif 1 sebab dia hilang 1 elektron. Okey, faham Chris yang ni? Faham Cikgu. Yang ni untuk 1. Apa kata kita tengok yang kedua? Baik. Okey, yang keduanya unsur magnesium. Kalau Chris tengok di situ dia kata mempunyai 2 elektron di petala terluar, yang paling luar lah. Maka di situ kita fokus petala paling luarnya 2, maka dia akan mendermakan 2 elektron berbanding 6. 6 dan 2 bila kita tambah tu jadi 8 lah. Jadi 2 lebih mudah dia bebaskan, maka automatik di sini dia akan jadi dia hilang petala paling luar dia, maka dia akan kehilangan 2 elektron. Kita tambah di sinilah 2 elektron. Yang ni saya merahkan ni cuma nak tunjukkan nombor 2 tu. Faham? Dan dia punya kaitan dengan yang dia punya charge dia adalah 2 positif. Ini cara penulisannya. Bukan positif 2 bukan positif 2, tapi bila kita nak tulis di bahagian bawah nilai charge dia positif 2. Tetapi pada dia punya struktur dia adalah 2 positif. Yang tadi 1. Yang ni 2 positif. Dan seterusnya selepas 2 mesti 3. Kalau 3 tugasan untuk Chris lah. Dah belajar 1, 2. Bagaimana Chris nak wujudkan dia jadi 3. Cikgu boleh bacakan soalan terlebih dahulu? Saya baca. Aluminium mempunyai 3 elektron di petala terluar. Apa-apa hal pun kita tengok dulu dia punya petala terluarnya ada berapa. Baru kita fokus sama ada kita nak bebaskan 3 atau kita nak terima berapa untuk jadi 8, atau bila kita bebaskan 3 dia akan tinggal yang mana? Dia akan tinggal petala sebelum. Faham? Petala sebelum adalah 8. 8 tu adalah oktet. Ya, betul. Dan aluminium lebih mudah untuk mendermakan 3 elektron berbanding 5 elektron. So dia punya rajah dia, Chris boleh buat? Boleh Cikgu. InsyaAllah sentiasa boleh. Jom murid-murid kita boleh cuba bersama-sama. Okey, Al. Okey. 2 petala sebab Al dah dermakan 3 elektron. 3 elektron, so ada 2 petala lah yang tinggal. Kita ada 3 petala. Lepas tu kena ada kurungan kan Cikgu? Kurungan dia. Betul. Dan ni 3 positif. Dah habis Cikgu. Yang tu baru buat petalanya. Apa lagi yang tertinggal? Apa yang tertinggal? Elektron. Kalau hanya petala tiada elektron, dia tidak menunjukkan susunan
Okey. elektron berkenaan yang lengkap. Nasib baik cikgu ingatkan Chris. Okey. Biasalah tu. Kadang-kadang murid dia Nak laju. mencuai. Nak laju tak sabar. Rasa dah betul dah jawapan ni. Okey. Okey, Chris boleh tunjukkan hasil kerja Chris. Okey, yang ini untuk pendermaan Pendermaan. elektron. Okey. Okey, kita tengok yang pertama dulu yang Chris buat tadi. Baik. Okey. Betul? Yang pertama Chris cuba tanda. Okey. Tanda right. Yang pertama ikut saya dah. Okey, yang ni betul, yang tinggal dua. Okey, betul. Ada 2 elektron. Petala yang kedua ada 2, 4, 6, 8. Betul. Betul. Okey. Dan yang Chris buat tadi, yang ni dia, yang hujung ni apa? Tambah. Hujung Dia ada tambah berapa di sini? ada Ada tambah tertinggal. 3. Okey, tambah 3 apa? 3 Tambah 3 E. Elektron. Okay, betul. 3 elektron. Okey, tambah 3 elektron. Okey. So, yang ni ada 1. Oh, yes. Okey. Dan dia punya ion dia betul 3. Cikgu nak tanya cikgu. Ya. E ni kena ada negatif tak? Ya kena ada negatif. Okey. Tapi kadang-kadang anak murid kita tertinggal Okey. E negatif. Kadang-kadang saya kata okeylah tak apa janji ada E. Kalau dia buat negatif je jadi lain pula nanti. 3 negatif maksudnya lain. Itu sebab menunjukkan negatif tu sebab dia punya cas bagi elektron adalah negatif. Okey, faham. Okey. So di sini Chris boleh dapat 1 2 3 4 lah. 4 markah. Yang pentingnya dia punya ni kena ada kurungan dia lah sebab dia memberi maksud pendermaan elektron. Dia ada cas dia, memang dia akan kurungkan dia. Okey. Okey, yang ni dah faham untuk pendermaan. Dah faham. Dah faham. Okey. So Chris nak markah, dah dapat markah tadi 4. Ya, dah dapat Nanti markah Chris, penuh. Chris tambah sendiri nanti berapa markah. Okey. Takut saya terlupa. Kalau nak suruh saya tambah takut saya tertinggal. Okey, 4 Okey, seterusnya Chris. 4 markah. Boleh kita pergi yang seterusnya, yang Boleh. ni pendermaan. Maka yang kedua tadi apa lagi? Satu lagi tadi Penerima. Kalau dah ada derma, mesti ada penerimanya. Betul. Barulah dia seimbang dua Faham. tu. Sekarang ni dia hanya seimbang untuk atom unsur dia sahaja. Kalau Okey. nak seimbang dia akan negatif dengan positif, bila dia tarik dia akan jadi sebatian. Tapi kita tak nak cerita tentang sebatian itu ini. topik lain. Topik lain kita hanya cerita bagaimana dia mencapai kestabilan. Faham. Okey. So kita pergi yang kedua. Yang ni kalau tengok memang semua dah tahu. Yang tadi dia derma. Ya. Derma mesti nilainya kecil. 1, 2, 3 saja. 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita tengok. So kini yang ni contoh yang pertama. Kita tengok pada petala terluar. Dia ada 7. Okey. Kenapa saya ambil 2, 7? Kenapa tak ambil yang petala yang tengah je? Kalau petala yang tengah yang 2 tu, bila ada 2 kita dah tak boleh nak buat apa-apa, dia dah stabil. Dah stabil. Tapi kalau 1, adakah dia perlu derma? Maka perlu derma dia dah hilang dah. Tak ada apa-apa, dia takkan derma. Ya. Dia hanya menerima sahaja 1. Tak apa, nanti ada contoh seterusnya. Okey, nanti kita baik. tengok. Okey, so yang ni 7, maka fluorine lebih mudah untuk menerima 1. Bila terima 1 jadi apa? Jadi berapa nilainya? 7 terima 1 jadi 8. 8, betul. Bila dia terima 1 berbanding dia nak derma 7. Agak besar kalau dia derma 7. Siapa yang nak menerima 7? Ada je yang nak menerima. Lagi banyak lagi orang suka. Tetapi dari segi nilai atom dia, susunan elektron dia, kita tengok kesesuaian dia lah. So, bila di sini dia menerima. Tadi derma dia punya tambah elektron di sebelah kanan. Betul. Bila menerima kita nampak terus lah sini. Dia terima dulu kiri. 1 elektron. Okey. Elektron nilainya negatif, betul? Betul. Sebab bila dia terima, maka automatik dia akan lebih 1 negatif. Sebab itulah dia punya cas dia negatif. Kita tak letaklah nombor 1. Tapi kalau letak tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak letak, orang semua dah tahu. Tapi 1 negatif. Bukan 1. negatif Betul. 1 kan? Ya, betul. Okey. 1 negatif. Faham. Dia punya tandanya di belakang. Okey. Terima kasih Chris. Betulkan saya. Sama-sama cikgu. Okey, pandai Chris ni. Okey. Yang ni untuk 1. Okey. Yang kedua kita tengok. Okey, yang kedua di situ oksigen mempunyai 6 elektron di petala terluar. Maka oksigen menerima 2 elektron. Berbanding dia terima 6 elektron. Yang ni ayat ni biasa kita letak. Okey, yang pertama kita cek dulu yang ni. Yang kedua dia menerima 2 berbanding 3. Di sini kita dah dapat markah penerangan
secara ayat lah. Faham. Barulah kita bagi gambar rajah dia. Okey. Maka tadi apa yang perlu kita buat yang pertama, tambah berapa di sini? Tambah 2. Okey, tambah 2 elektron. Bila tambah 2 elektron, maka hasilnya dia jadi 8. Maka cas dia 2 negatif. Okey. Faham. Dan macam biasa, selepas ni automatiklah tugasan untuk Automatik. ingatkan untuk apa kan? Automatik tugasan. Automatik ada tugasannya. Okey, apa contoh yang Contoh dia bagi itu adalah nitrogen. Baik. Kalau kita tengok dia mempunyai 5 elektron 5 elektron di petala terluar, maka oksigen, okey, minta maaf, yang ni bukan oksigen, yang ni adalah nitrogen. Padahal boleh Chris? Okey, faham. Typo je cikgu. Yang ni saya tersilap. Okey. Tersilap tu. Nitrogen. Okey, nitrogen lebih mudah untuk menerima 3 elektron berbanding menderma 5 elektron mencapai susunan atom. Okey, Chris boleh buat yang tu? Okey, boleh. Pertama dulu berapa nilainya? Okey. Nitrogen. Dia ada 2 petala. Okey, 2 petala. Petala paling dalam ada 2 elektron. Alamak, guna warna yang salah. Okey, 2 elektron. Keluar pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang penting Chris 7, 8. buat petala dia bulatan tu untuk menunjukkan dia ada petala dia lah. Okey. Ada 2 petala. 2 petala. Petala yang pertama ada 2 elektron. Petala yang kedua ada daripada 5 tambah 3 betul? Tambah 3. Okey. Belum lagi. Ada lagi satu yang satu lagi kita tinggal yang penting apa? Yang penting ni. Punya cas 3 negatif ke positif? Negatif sebab dia menerima. Okey. Dah. Dah habis dah. Okey, itu dia punya hasilnya. Tapi sebelum tu bila nitrogen yang pertama di sini kita letak apa? Elektron. Tambah berapa elektron? 3 elektron 3E. Dan hasilnya yang ni kalau Chris buat yang sebelum lah, tak apalah, yang tu Chris buat terus hasilnya, tak ada masalah. Dia akan dapat 1 julu makan di sini. Okey, dan seterusnya yang ni hasilnya, yang Chris buat tu Chris check. Ada 2, yang pertama 2, yang ketiga ada 8. Okey, pertama betul. 3 pun betul, ada 8. Dan dia punya casnya 3 negatif. Betul lah cikgu. Ya, betul. Okey, dapat berapa makan ni? 3 3 makan. Tak apalah, yang ni makan kemudian. Yang sebelumnya. Sebab kita, yang fokusnya kita nak ni dulu. Kalau tak dapat makan tu tak ada masalah. Yang fokusnya hasilnya, maka Chris dah faham apabila kita tengok petala terluar berapa dan kita tambah nilai untuk jadikan dia lah 8. Barulah dia stabil. Katakan Chris hanya buat 2 saja, maka dia jadi 7. Tak stabil lagi. Tidak akan stabil dan kita tak boleh buat kurungan dia pasal dia masih lagi tidak stabil. Faham. Kalau kita buat pun, maka dia akan jadi salah. Sebab dia masih lagi belum stabil, dia hanya mesti 8 yang kedua. Dia kena jadi oktet dululah. Betul tak cikgu? Ya, jadi oktet dulu, barulah kita kurungkan dan buat dia punya cas dia. Okey, faham. Okey, Abang Chris pun dah faham dah lebih mengenai penerimaan elektron dan juga pendermaan elektron. Okey, tapi murid-murid, sebelum kita teruskan, kita akan berehat sebentar. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Rosnizan untuk sains tambahan slot menengah atas. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang saksikan slot menengah atas bersama saya Chris, MJ dan juga Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan dengan topik kita kestabilan unsur. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya apakah yang kita nak pelajari Cikgu? Okey Chris, untuk seterusnya ni kita tengok bagaimana perkongsian elektron. Di antara perkongsian tu bagaimana
unsur-unsur berkenaan mengalami kestabilan unsur berdasarkan perkongsian elektron dia. Okey. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Okey, yang pertama yang ni contohnya. Okey, contohnya walaupun kalau Chris tengok gambar di situ, walaupun dua-dua atom yang sama, cuma saya bezakan dari segi dia punya bentuk elektron. Satu pangkah, satu lagi bulat ni. Faham. Benda tak ada masalah. Yang ni bukannya beza atom yang berbeza. Cuma kita nak tengok bagaimana dia berkongsi, kat mana dia berkongsi. So kita nampaklah perbezaan dia. Tak kisah yang kiri nak buat bulat ke kanan. Yang ni dia dinamakan, kalau bahasa Inggeris dia panggil dot and cross diagram. Kalau bahasa Melayu, titik silang. Gambar rajah titik silang. Okey, sebelum tu kita tengok dulu bagaimana kita nak tengok perkongsian dia berlaku. First kita tengok adalah atom klorin mempunyai 7 elektron di petala terluar. Okey, nak jadi 8 dia perlu terima satu. Maka kalau dia terima satu, dia jadi cas yang lain, dia tidak akan dipanggil perkongsian. Maka kalau jika terdapat 2 atom klorin, dah ada silap sini sikit, bukan klorin, dia adalah atom fluorin. Okey. Klorin ni yang sebenarnya klorin nak bagi tugasan pada Chris. Cepatnya dia dah keluar awal. Sorry. Minta maaf Chris Okey, atom fluorin, maka kedua-dua atom lebih mudah untuk berkongsi. Okey, perkataan di sini lebih mudah sebab dia atom yang sama, lebih mudah untuk berkongsi elektron bagi mencapai susunan elektron oktet. Oktet tadi apa dia? Oktet tadi adalah 8 yang stabil. So kita tengok di sini 27. Okey, di sana pun 27. Maka bagaimana dia berkongsi? Agak-agak Chris bagaimana berkongsi? Adakah dia bercantum atau dibagi? Dia akan bercantum je. Dia akan bercantum, betul Chris. Dia bercantum maksudnya dia jadi rapat lah. Rapat bagaimana rajahnya. Okey, kita tengok. Dia akan bercantum di tengah. Yang ni dia berkongsi di tengah. Yang ni dinamakan sepasang elektron. Sebab 2 biji. 2 biji tu, 2 biji elektron. Sepasang elektron. Dan bagaimana kita nak kira dia? Okey, kita kira di sebelah kiri dulu. Okey, dia ada 2, 8. So Chris tengok sini ada 2, 4, 6, 8. Itu dia berkongsi sepasang. Dan sebelah kanan pun kita kira yang di luar dia. 2, 4, 6, 8. So 28 bila 8 di hujung, maka itu dinamakan oktet. Dan di sini kalau kita nak bagi markah lah, markahnya kat mana? Markah kita tengok semua sama. Tak kisah dia duduk jauh ke macam mana. Tu akhirnya dia akan mencantum di sini. Kita tengok dia ada perkongsian, kita bezakan pangkah dan juga titik. Patutlah kena ada perbezaan. Nak tunjuk perbezaan lah, nampak. Tapi ada titik. Masalah, bukan masalah lah. Ada murid-murid kadang dia buat dua-dua pangkah. Boleh. Tak jadi kesalahan. Yang pentingnya kalau dua-dua pangkah dia duduk tengah ni, maka kita tengoklah. Senang nak nampak. Cumanya bila orang tengok tak nampak kat mana dia berkongsi. Jadi gambaran yang ni dua titik dan juga silang ni, just kita nampak benda tu dengan cepatlah, dengan mudah. Terus kita boleh bagi markah kat dia. Okey, yang ni untuk fluorin kita nampak yang mudah sikit, 28. Yang ni mudah? Mudah. Paling mudah. Paling mudah. Ada lagi yang lagi mudah daripada ni. Okey, kita tengok yang tinggi. Kadang kalau yang mudah ni Chris pejam mata je kan. Kita nak tengok Chris buka mata sikit. Okey, nampak mata telah pun terbuka ni. Okey, saya baca dulu. Atom klorin mempunyai 7 elektron di petala terluar. Apa yang dia perlu buat? Berkongsi, menerima atau dia derma? Dia kena menerima ataupun berkongsi untuk klorin. Kalau kita tengok di sini ada dia bagi 2 elektron. Dah bagi 2 atom yang sama, dua-dua klorin, maka automatik dia akan berkongsi elektron. So Chris boleh buat dia punya bentuk rajah yang lebih panggil kompleks. Okey, baik. Chris cuba. Yang ni mungkin ambil masa lama sikit kan sebab dia banyak sikit. Cl. Kita kekalkan petala yang ada. 3. Cuma kita akan cantumkan atau bagi dia kongsi elektronnya kat mana. Dan lagi satu petala, tapi petala terluar tu dia akan bercantum kan cikgu? Dia akan macam bertindih. Bertindih. Petala dah dilukis. Terusnya elektron.
Yang ni kena berhati-hati sikit kan, cikgu? Takut tersilap. Okey. Titik dan silang namanya. Titik dan silang. Okey. Ini silang. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Okey. Ni 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Okey. 7, 8 dan akhir sekali. Okey. Dah. Senang ke susah, Chris? Sedikit senang. sukar. Sedikit sukar. Sedikit sukar, banyak senang lah. Ya, tapi dengan nasihat Cikgu Rosnizan, okey, lebih Dia mudah. kena step by step. Kena Jangan step by step, tertinggal. betul. Dia punya langkah-langkah dia. Okey, Chris boleh tunjukkan hasil kerja Chris. Okey. Okey. Betul ke? Di rumah macam mana? Boleh nampak hasil kerja Chris? Boleh nampak. Cantik ke tak cantik? Tak ada masalah. Tak. Cantik tak cantik, kemudian cerita. Yang pentingnya, apa dia Chris? Yang penting kita tengok, okey, kita terus elektron. tengok jawapan dia lah. Okey. Sama ke tak yang Chris punya? Baik. Okey, yang penting di tengah-tengah ni dia berkongsi banyak mana Chris? 2 elektron. 2 elektron kita panggil sepasang. Sepasang. Sepasang elektron. Okey. Dan yang lain tu kita tengoklah dia dah sama. Yang asal ada 2, 8 dan yang di luarnya kita kira dengan yang dia kongsi, maka dia jadi 288. Kita boleh tulis di bawah dia tu. Okey, boleh tulis lagi. 288. 288. Okey. Apa yang tu cuma nak tunjukkan ada 2 yang pertama, 8 di petala kedua dan 8 di petala ke. So ini betul lah, cikgu. Ya betul Chris. Okey, faham. Okey, kalau buat gambar rajah macam ni, satu markah ni untuk yang tengah je. Dan dia berkongsi tu dia punya markah yang besar. Faham. Tapi Cikgu Chris ada soalan. Okey Chris. Adakah perkongsian elektron hanya berlaku dengan atom yang sama saja? Okey, kalau tengok ni atom yang sama. Tadi pun cepatnya F. Chris tanya tu macam Chris nak buat suatu benda yang baru. Padahal saya macam. dah sediakan. Sediakan tugasan yang lain sikit. Yang lain sikit. Bagaimana 2 atom yang berbeza. Dia berkongsi macam mana dia punya rupa dia. Kita tengok rupa dia punya struktur susunan elektron lah. Okey, contohnya kita tengok di situ yang pertama dulu. Atom klorin mempunyai 7 elektron di petala terluar. Okey. Tapi kalau kita nak bagi tahu susunan elektron di bawah ni lah, Chris. Faham. Okey, 287. Maka kita nampaklah 7 di petala terluar. Dan atom hidrogen mempunyai 1 elektron. Alamak, 1 yang je. saya kata tadi, kalau 1 kita nak bebaskan dia, maka tak wujudlah atom hidrogen tu. Dia tak boleh dibebaskan sebab dia 1. Dia kena berkongsi. Maka dia kena terima untuk jadi 2. Terima 1 untuk jadi duplet. Tapi duplet. atas tugasan ni Chris buat dululah. Berkongsi ke apa rupa macam mana Chris nak buat. Okey. Saya bagi sepenuhnya kepercayaan pada Chris buat dulu. Terima kasih cikgu. Okey. Biasanya untuk soalan sebegini, berapa masa yang diberikan untuk murid nak lakukan? Kalau di sekolah kita bagi setengah jam dah agak lama. Setengah jam Kejap je 5 minit pun dah 5 minit, cukup lama. Kalau Chris saya bagi seminit. Seminit? Lama tak seminit? Okey. Chris cuba Okey, boleh, So Chris. hidrogen ada 1 petala. Klorin pula ada 3. So 1, 2 dan petala terluar tu kena bertindih sedikit. Ya betul. Okey, seterusnya hidrogen ada 1 elektron. Okey. Jadi dia akan berkongsi dengan klorin. Okey, klorin pula ada 2 di petala pertama. Okey, petala Kedua 8. Sebab 8 adalah paling maksimum. Jangan lupa yang bawah ni dah 1, bila kita dah ubah dia jadi berapa bawah tu? Bawah jadi 2. Okey. Kali yang ni di 287. 287. Okey. Yang ni dia bawah dia 287. Maka bila kita dah kongsikan dia dapat berapa? 288. Okey. Okey, dah siap Chris? Dah berapa siap. Masanya? Cukup tak seminit? Rasa macam kurang seminit. Kurang seminit. Saya rasa 40 saat saja. Hebatlah ni. Terima kasih, Okey, cikgu. kita tengok hasilnya Chris. Nampak dah Okey, boleh? hasilnya semua nampak Okey, yang pertama memang dapatlah dia punya perkongsian dia. Okey, perkongsian. Lepas tu Chris dah tulis di bawah tu 2. Okey. Chris dah tulis di bawahnya 288. Maka yang tadi pengajaran daripada sebelum tadilah yang terlupa tulis, maka dah tulis dah lengkap
maka secara keseluruhannya gambar tu dia berkongsi, maka dapat 2 markah secara keseluruhan. So di sini dapat 5 markah. 5 markah untuk kita punya tugasan kita. Yang inilah untuk 2 atom yang berbeza. Okey, faham. Yang ni kalau Chris tengok sepasang. Wujud ke tidak? 2 pasang ke 3 pasang, 4 pasang dan berpasang-pasang. Agak-agak ni wujud kot, cikgu. Wujud. Ya, betul Chris. Tapi yang di tengah, saya buat di tengah je lah dia. Okey. Saya tak bagi berapa tu. Kalau yang di tengah dia, maka kita buat 1 pangkah, 1 bulat, 1 pangkah, 1 bulat. Maka yang ni menunjukkan berapa? 2 pasang. 2 pasang. Dia berada 2 pasang, bermaksud kalau 2 pasang, agak-agak Chris, yang di luarnya ada berapa? 2. Nak jadi 8. Agaknya berapa? 4. Tak. Cukup tak? Kita bagi dia 2. Di luarnya ada 6. berapa? Betul 6. Maka bila 6, maka dia perlu kongsi 2 elektron. Dia perlu kongsi 2 elektron, 2 elektron sebelah kiri, 2 elektron sebelah kanan. Maksudnya 2 pasang. Tapi kalau yang satu lagi 3 pasang, automatik dia maksudnya dia nak 3, jadi elektron valence dia ada berapa sebelum dia dapat 3? 5. 5 betul. Jadi dia nak 3, maka 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Kalau yang ni kalau kita buat yang biasa, okey Chris, biasanya kita buat dalam bentuk biasanya satu dash dengan O. Yang tu yang Chris tengok di depan tu dia ada satu yang putih. Okey, yang putih tu bermaksud ikatan dia lah. Menunjukkan sepasang. Satu garisan. Kalau 2 dia ada 2 pasang. Kalau 3, 3. Dia sampai situ je. 1, 2, 3. Yang 4 tak ada. Okey, baiklah. Chris dah lebih faham lah untuk topik kita hari ni, iaitu... Tapi yang ni bukan tambahan ni. Tambahan lebih. Okey, bukan untuk topik hari ni lah. Okey, tak apa. Tambah advance sikit untuk Chris. Advance sikit untuk Chris. Sebab nampak Chris tu terlalu excited. Terlebih excited. Okey, tak apa. Terima kasih cikgu untuk perkongsian cikgu untuk topik kita hari ni, iaitu kestabilan unsur. Tapi bukan itu saja. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Rosnizan untuk sains tambahan. KPM. Salam sejahtera semua. Anda sedang saksikan slot menengah atas bersama saya Chris, MJ dan juga bersama dengan Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan. Dan hari ini kita juga dibantu oleh Cikgu Suhaili selaku juru bahasa isyarat kita. Hai Cikgu, terima kasih. Okey, baiklah Cikgu Rosnizan. Kita hari ini nak fokus pada topik kestabilan unsur, betul tak? Ya betul, kestabilan unsur. Okey, dan untuk segmen seterusnya apa yang kita nak belajar? Seterusnya, okey, bila sebut kestabilan unsur, yang kita dah tahu berkait dengan oktet dan juga duplet, maka dia punya elektron di petala terluar tu dah stabil. Istilahnya dah stabil. Betul. Maka dia ada ciri-ciri khas dia lah. Okey, ciri-cirinya dia dinamakan ciri-ciri gas adi. Bukan adil, adi. Adi tu apa cikgu? Adi tu macam kalau dulu bahasa Inggeris kita belajar inert gas. Gas lengai. Tapi lengai tu dia ada satu lagi istilahnya. Faham. Apa yang dikatakan lengai, apa yang dikatakan stabil, dia ada masuk-masuk tertentu dia. Tapi kedua-duanya tu adalah dia merujuk kepada kestabilan unsur tadi. Faham. Yang ni kalau murid-murid kita di rumah dia belajar gas adi dia datang daripada kumpulan 18 dalam jadual berkala unsur. Bila sebut kumpulan 18 yang paling hujung, yang Chris mungkin ingat lagi, paling belakang hujung sekali sebelah kanan. Argon. Dia ada gas, dia nama gas. Ya, argon. Argon kan? Argon, neon. Dia beberapa gas yang kegunaan dia tertentu. Tapi masih kita tak nak fokus lah kegunaan gas berkenaan. Faham. Cuma yang fokusnya ciri-ciri dia. Dia ada 2 ciri utama dia, Chris. Yang pertama dikatakan stabil.
Maka tadi banyak kita guna perkataan stabil. Okey, yang keduanya dikatakan lengai. Apa dia yang dikatakan stabil? Apa dia yang dikatakan lengai? Okey, yang dikatakan stabil tadi adalah elektron di petala terluar mencapai susunan duplet atau oktet. Di mana macam kita nak kata, kalau kita tengok macam kita ulang balik kestabilan unsur tadi. Ya, betul, macam kita ulang apa yang dimaksudkan dengan kestabilan unsur. Tetapi yang dimaksudkan stabil tu dia punya ciri dia. Maka ciri gas berkenaan dia mempunyai susunan duplet atau oktet. Yang ni dia tulis di sini petala terluar. Maka kalau petala terluar ada kurang daripada 8, maksudnya 7 ke bawah, maka dia tak stabil lah. Yang bagaimana untuk dia jadi stabil, yang tu yang kita belajar, bagaimana penerimaan berlaku, penerimaan ataupun perkongsian elektron. Yang tu nanti dia ada salah satu lagi. Okey, apa yang dikatakan susunan elektron duplet? Maka yang inilah dia ada 2. Maka murid kita dia nak maklum berkait dengan stabil, maka dia kena bagi tahu kalau duplet tu dia 2. Mungkin cikgu boleh lukis satu contoh atom dengan duplet. Contoh atom, contohnya yang ni tulisan saya ni tak apa cantik sangat, tak apa kira. Okey, yang tengah kita gelapkan dia untuk menunjukkan dia adalah nukleus. Kita boleh je tulis dia punya simbol untuk unsur berkenaan. Dan petala yang pertama ada 2. Sebab duplet. Yang ni duplet. Okey. Manakala kalau 2.8, kita panggil 2.8. Ada setengah orang baca 28. Maksudnya dia berhenti, dia pause sekejap 28. Maka kita faham. Ada kes dia buat 2,8. Boleh? Ya, boleh. Yang tu kalau saya cerita zaman saya belajar dulu macam dia ada koma tu. Kadang-kadang saya ajar anak murid saya, koma tu mungkin buat terlebih sikit dia punya ekor dia. Tetapi kena hati-hati. Okey, tapi saya maklum ke Chris kalau dia tulis 2 titik bertindih, kita tahu apa maksud dia. Titik bertindih tu adalah ni nisbah, ratio. Ratio. Maka yang ni adalah salah. Yang ni kena betul-betul fokus. Kalau buat titik bertindih adalah salah. Okey. Kalau dia buat je yang tu, maka dia tidak menunjukkan susunan elektron dia. Maka 288, maka kita tengok di hujung ni nilainya adalah 8. Maksud dia stabil. Ya, stabil. Okey, tadi ciri yang kedua adalah lengai. Apa yang dikatakan lengai? Lengai bermaksud tidak bertindak balas secara kimia dengan unsur lain. Kenapa? Sebab dia dah stabil tadi. Tak perlu dah dia nak bertindak balas. Kalau kita letak dia dengan unsur dengan apa-apa saja, maka dia tidak akan bertindak balas. Tidak reaktif untuk bertindak balas dan wujud sebagai gas mono. Mono ni apa? Satu. Ya, betul. Mono atom kerana tidak reaktif secara kimia. Kalau kita tengok ni ada secara kimia, maka dia satu-satu dia punya nilai dia. Kalau kita tengok macam bahan mawujud di sini, monoatom maksud macam ni lah, satu je. Monoatom. Satu atom je. Di mana keliling dia tu dia ada elektron dia lah. Tapi yang tu struktur atom bila kita nak ajar budak untuk susun dia lah. Chris. Chris faham yang ni? Dia faham, ada cikgu. Dua dia punya sifat ciri dia. Stabil dan juga lengai. Dah faham. Dah faham. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa-apa nak tanya cikgu, tapi nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kongsikan kesimpulan atau rumusan kelas kita hari ini. Chris, apa yang kita dah belajar semuanya. Dari sini kesimpulannya yang pertama kita dah dapat, Chris, saya dan Chris lah, dan juga anak murid kita di luar, dah dapat menerangkan bagaimana susunan elektron duplet dan juga oktet bagi gas adi. Yang kedua tadi kita dapat menerangkan ciri gas adi dan menerangkan kestabilan gas adi dengan susunan elektron dia, dan juga menerangkan bagaimana unsur lain mencapai susunan elektron stabil. Unsur yang tak stabil lah. Bagaimana dia tu ada berapa tadi, Chris? Satu, penerimaan dan juga penerimaan dan perkongsian. Perkongsian. Baiklah, dan cikgu full mark untuk Chris. Full mark untuk Chris. Dan bagaimanakah prestasi Chris secara keseluruhan, cikgu? Secara keseluruhan saya bagi 5 bintang lah untuk daripada 5 bintang untuk Chris. 5 bintang. Terima kasih cikgu. Dan bagaimanakah kita nak dapatkan bahan tambahan untuk topik kita hari ini, cikgu? Untuk murid-murid kita di rumah, dia boleh dapatkan di Pelantar D5
KPM. Okey, itu dia. Dengan itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Rosnizan untuk satu kelas yang sungguh informatif dan juga interaktif hari ini. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Suhaili selaku jurubahasa isyarat kita. Sekian daripada saya, Chris MJ. Kita jumpa lagi hanya di slot menengah atas dari TV KPM. Bye semua.